Dia start dia nak berlaku sombongnya. Ni saya tarik sikit cerita. Bila lepas Nabi Musa doa pada dia, dia jadi kaya tadi dengan kekayaan dia yang kita boleh tengok tahap kekayaan dia sampai orang tu pikul macam ni, binatang pikul macam ni. Tiba-tiba Allah nak uji dia. Apa yang dia akan lakukan terhadap harta yang Allah bagi ni. Lalu diperintahkan kepada Nabi Musa untuk kutip duit zakat daripada Korun. Dah harta banyak ni, nak pi suruh minta zakat. Pi sekali tak mau bagi, pi 2 kali tak mau bagi, pi 3 kali tak mau bagi lagi. Nak cakap hak tadi dia janji apa hak sebelum tu? Oh, kalau aku kaya ni macam-macam aku nak bagi tu, nak bagi ni, bagi tu, bagi ni. Last kali orang pi minta zakat. Bukan orang biasa, Nabi minta zakat tu. Nabi Musa pi minta dengan dia, sepupu dia pula tu. Hak berdoa, siapa dia? Bukan setakat Musa, tu Nabi, sepupu dia lagi. Orang hak tolong doa kepada dia, hang dulu miskin, hak tolong doa hang kaya, orang ni lah. Hak mari minta zakat ni bukan untuk dia, untuk orang miskin lain. Oh, tak mau dengar. Lalu sebab ni lah Allah murka dan Allah benamkan dia. Dan hasil dia hari ni kita boleh tengok lah tempat dia tu di Mesir tu. Ada yang kita panggil Tasik Korun. Tasik tu luas tuan-tuan. Dia sama nak cakap luas tu, kalau kita duduk tebing ni dia jadi macam sama macam laut seolah-olah. Tak nampak belah sana. Luas sungguh. Luas sungguh. Tapi bau busuk lah. Ada bau-bau yang kurang menyenangkan. Itulah balasan Allah kepada Korun. Jadi adalah penyelidik Mak Saleh ni turun. Turun apa? Turun konon-kononnya nak carilah harta-harta hak terbenam sekali dengan Korun tu. Ada yang tak jumpa apa-apa, dapat naik balik. Ada yang turun-turun, tak naik-naik. Tak tahulah terlekat di mana tu, wallahu alam lah. Banyak dah kejadian-kejadian yang berlaku di Tasik Korun melalui berita-berita yang kita boleh dapati daripada negara Mesir. Baik, ada satu lagi kes yang disebutkan dalam tafsir. Asalnya dia ni hasad kepada Nabi Musa dan dia ni hasad kepada Nabi Harun. Sebab apa? Sebab dia ni orang yang dekat dengan keduanya, sepupu dia. Pernah dia menyebutkan, ni adalah pandangan dalam beberapa riwayat dalam tafsir, dia kata, sesungguhnya kenabian dan kerasulan Allah bagi pada Nabi Musa. Nabi dan Rasul Allah bagi pada Nabi Musa. Manakala ketua yang menguruskan, apa dia? Mazbah wal korban. Apa dia mazbah ni? Nazih, mazbah ni apa? Mazbah ni altar. Apa dia altar? Oh, mazbah pun tak tahu, altar pun tak tahu. Altar ni nak bagi mudah faham, tempat yang digunakan untuk melakukan ibadah penyembelihan atau ibadah korban. Pernah tengok dah Narnia? Filem Narnia. Narnia tu kan waktu singa tu nama apa? Aslan tu. Aslan. Maksudnya tempat yang Aslan kena bunuh tu kan, hidup balik tu. Tu dia panggil mazbah lah tu, panggil altar. Jadi untuk tempat macam tu dan upacara korban bagi Bani Israel tu dipengurusikan oleh Nabi Allah Harun. Jadi dah Musa dapat ni, Harun dapat ni, aku sendiri apa bahagian dia? Seolah-olah dia ni tak ada bahagian di sisi Allah untuk apa? Kerja-kerja yang penting dan utama lah. Dah Musa bagi Nabi dan Rasul, dah Harun bagi jawatan tadi untuk menguruskan korban. Aku apa ada? Jadi atas pada tu dia minta supaya kesemua ketua-ketua 12 Bani Israel ni, ketua mereka ni, masing-masing di satu hari bawa tongkat masing-masing. Hak bahagian ketua saja. Maksudnya ketua dari keturunan Robin, ketua daripada keturunan Syamun, ketua dari Lewi, ketua dari Yahuza, ketua dari Yusuf, ketua dari Bunyamin, sampai 12 Bani Israel itu maksudnya ada 12 orang ketua, bawa tongkat masing-masing. Kita akan bertemu di mana? Di satu kubah. Di kubah ni adalah dipanggil kubah yang selalunya mereka berhimpun. Kita akan pi situ, kita akan letak semua tongkat kita ni. Kita akan semua letak tongkat kita, yang mana biar turun wahyu daripada Allah. Allah nak pilih siapa daripada kesekian tongkat-tongkat tadi. Jadi tongkat tu adalah kisah yang mana seolah-olah yang terpilih tu tongkat milik Nabi Allah Harun. Jadi dia pun tak puas hati lagi. Sebelum ni Nabi Musa dah habaq dah.
Hak diletakkan, hak kamu komplain, hak kamu komen tadi, bukan kami yang letak. Bukan aku nak jadikan aku tu Nabi. Allah yang tentukan. Bukan Harun pula nak jawatan tu. Allah yang tentukan. Jadi dia kata, aku tak mempercayai kamu, wahai Musa. Lepas tu dia minta buat benda tadi tu. Last kali bila jadi benda tadi pula, kamu buat sihir apa pula ni Musa? Lagu tu pula ayat dia. Bila jadi keajaiban tadi, kamu duk menyihir apa pula, wahai Musa, jadi lagu-lagu ni. Jadi asal puncanya hasad je. Hasad dan dengki kerana nakkan jawatan, nakkan kelebihan sebagaimana Allah bagi pada Musa dan Allah bagi pada Harun. Itu asalnya tentang Qarun, mengikut riwayat tersebutlah. Okey. Isyak dah isyak. Ada satu ayat lagi. Nak perhabis ke? Perhabis saja. Tapi kita buat ringkas-ringkas. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Dan carilah apa-apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu, iaitu kebahagiaan negeri akhirat. Carilah apa yang Allah bagi kat kamu tu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan sesekali kamu melupakan nasib ataupun habuan ataupun bahagian kamu sewaktu kamu mencari kenikmatan di atas dunia. Baik. Carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi berkaitan dengan kisah Qarun ni, dengan harta yang Allah bagi pada dia tadi, jadikanlah harta tersebut sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai sarana untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Hak sebenarnya. Jadi bukan kata Qarun, kita pun sama. Harta yang Allah bagi pada kita ni, ambil peluang kita guna harta tu, cari jalan nak kita dekatkan diri pada Allah. Antara yang Islam ajak apa dia? Dengan harta, kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf, kita boleh tolong orang tu, tolong orang ni, bina benda tu, bina benda ni dengan harta tu. Sepatut buat lagu tu, tapi Qarun dia kedekut dah. Qarun dia tak mau keluar dah benda-benda tadi. Sedangkan waktu dia fakir, waktu dia miskin, dia buat benda tu. Inilah dikatakan bahawa kadang-kadang harta tu boleh menyebabkan manusia berubah. Harta tu boleh play outkan manusia, harta tu boleh pelarikan manusia. Jadi, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan ketaatan kamu kepada Allah. Tapi jangan lupa, habuan dan bahagian kamu waktu kamu hidup atas dunia. Sebab antara yang dihalalkan oleh Allah atas kita, ada yang namanya makanan, ada yang namanya minuman, ada yang namanya pakaian, ada yang namanya kenderaan, ada yang namanya rumah, ada yang namanya perkahwinan. Jadi jangan lupa pula, di samping kita nak cari bahagian kita di akhirat, kita ni hidup di mana sekarang? Kita ni hidup atas dunia. Jadi gunakanlah juga untuk keduniaan kita, nikmat dan anugerah tersebut. Kita nak makan, makanlah apa saja, janji makanan yang kita makan tu halal. Kita nak minum, minumlah, janji halal. Kita nak berpakaian, pakailah, janji pakaian kita itu halal dan mengikut sebagaimana yang disyariatkan, iaitu menutup aurat yang lengkap dan sempurna. Dari sudut berkenderaan, dia tak ada limitation. Orang-orang jenis macam ustaz, naik kereta buruk-buruk tak apalah. Orang jenis niaga tak ada. Pakailah kereta apa pun. Janji duit yang kita guna untuk beli kenderaan tu, duit yang halal, dan kita guna kenderaan tu pula untuk tujuan ibadah, kebaikan. Nak bawa pi kerja, nak bawa pi ceramah, nak bawa anak-anak berjalan, go on lah. Tapi kalau nak buat kereta tu untuk guna kerja jahat, kerja buruk, kerja maksiat, dia tetap haram di sisi agama. Bukan haram kereta tu, haram tujuan kereta tu digunakan. Tu maksud saya. Okey. Dari sudut perkahwinan, bila ada harta, kita ada isteri. Hak bahagian perempuan pula ada suami, kemudian ada anak-anak. Kita kena ada rumah, rumah kecil ke rumah besar, ikut kita lah nak bina besar mana. Kita mampu kecil, bina kecil. Kita mampu besar, bina besar. Kita tak mampu, sewa. Tak ada masalah pun hak tu. Okey. Dan juga dikatakan sebab harta-harta ni
hubungan dunia dan akhirat kita ni sebab ialah kewajipan, iaitu dalam Islam dipanggil hak. Sebagai hamba, kita ada hak terhadap pencipta kita, Allah. Sama manusia, kita ada hak atas diri kita sendiri. Kita ada hak atas ahli keluarga kita. Siapa keluarga kita? Ada hak terhadap bapa, kita ada hak terhadap mak. Kalau kita lelaki, ada hak terhadap isteri. Kalau kita bapa, ada hak terhadap anak-anak kita. Kalau kita abang, ada hak terhadap adik-adik kita. Kalau kita lelaki, ada hak terhadap saudara perempuan kita. Ada hak terhadap pak saudara, mak saudara, sepupu, sepapak, ahli keluarga kita. Semua ada hak. Kemudian ada hak terhadap saudara-saudara Muslim yang lain. Kita dengan saudara kita yang Islam pun ada hak-hak yang patut dilaksanakan, ditunaikan. Kemudian ada hak selain daripada tu. Hak terhadap haiwan pun ada. Hak terhadap tumbuhan pun ada. Hak terhadap alam sekitar pun ada. Semua ni Allah suruh jaga. Jadi jagalah dengan sebaik-baiknya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada yang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah dah bagi kebaikan pada kita. Banyak dah kebaikan Allah bagi, semuanya free of charge. Pernah Allah minta tak bayaran? Tak pernah minta. Mata 2 biji kita tidak pernah dihargakan oleh Allah. 2 telinga yang benar tak pernah dihargakan oleh Allah. Hidung dan mulut tak pernah dihargakan oleh Allah. Kesihatan, semua Allah tak pernah hargakan. Tapi yang Allah minta apa dia? Bersyukur. Korun ni dia jadi terbalik. Dengan harta yang banyak, dia jadi angkuh sombong, dia jadi tak bersyukur. Sebab tu betul lah Allah sebut, kebanyakan hanya sedikit manusia yang bersyukur. Yang sedikit manusia ni bersyukur. Mudah-mudahan Allah meletakkan kita dalam golongan yang sedikit tadilah, yang sentiasa mensyukuri nikmat Allah dunia dan akhirat.